Cikgu nak ajar pula tentang satu eksperimen. Satu eksperimen berkaitan dengan besi. Eksperimen tajuk dia kesan logam. Kesan logam lain ke atas pengaratan paku besi. Ke atas pengaratan paku besi. Ni kita nak kaji. Apa kesan logam lain bila kita pasangkan besi dengan logam lain ke atas pengaratan paku besi. Logam yang mana menyebabkan besi cepat berkarat dan logam yang mana menyebabkan besi lambat berkarat. Untuk eksperimen ni, apa yang yang kita perlukan adalah 3 tabung uji. 3 tabung uji, sediakan 3 tabung uji. Kita labelkan tabung uji ni, tabung uji A, B dan juga C. Kemudian dalam tabung uji ni kita letak paku besi. Tiga-tiga ni kita letak paku besi. Tabung uji A, cikgu lilitkan paku besi ni dengan logam magnesium. Ini paku besi paku besi. Kita labelkan paku besi. Ini pun paku besi. Paku besi. Untuk tabung uji A, cikgu lilitkan paku besi dengan pita magnesium. Pita magnesium. Untuk B, cikgu lilitkan dengan jalur kuprum. Jalur kuprum. Manakala untuk C ni cikgu biarkan dia, cikgu tak lilit dengan apa-apa pun. Cikgu biarkan paku besi ni dia sendirilah. Kita tak pasangkan dengan mana-mana logam. Dah sudah. Tiga-tiga ni cikgu tuangkan dengan tiga-tiga ni cikgu tuangkan dengan tiga-tiga ni cikgu tuangkan dengan agar-agar. Agar-agar yang cikgu campur dengan larutan kalium heksasianoferat 3. Larutan kalium heksasianoferat 3 ni 3. Dan satu lagi cikgu campurkan lagi dengan penunjuk phenolphthalein. Penunjuk phenolphthalein. Penunjuk phenolphthalein. Penunjuk phenolphthalein ni pernah dengar kan masa tingkatan 4 kita belajar dalam bab acid base. Dia ni merupakan penunjuk acid base. So apa fungsi dua-dua larutan ni? Dua-dua larutan ni, larutan kalium heksasianoferat ni asalnya dia tak berwarna. Dia tak ada warna. Bila campurkan agar, dia menghasilkan larutan yang tidak berwarna. Tujuan dia adalah untuk mengesan kehadiran ion ferrum 2. Mengesan kehadiran ion ferrum 2. So maksudnya bila ada ion ferrum 2, dia akan menghasilkan tumpuk yang berwarna biru. Tumpuk biru. Tumpuk biru. Cuba padam. So bila ada ion ferrum 2, dia menghasilkan tumpuk biru, di mana bila ada tumpuk biru ni kita kata karat ataupun karat berlaku. Karat berlaku. Maksud kita kata besi tersebut berkarat. Kalau ada tumpuk biru je kita kata, kalau ada pemerhatian nak tengok, bila tinggalkan beberapa hari adanya tumpuk biru, kita kata karat berlaku. Kalau tak ada tumpuk biru maksudnya karat tak berlaku lah. Manakala penunjuk phenolphthalein ni, apa fungsi dia? Untuk kesan kehadiran ion hidroksida. Ion hidroksida. Ni kalau kita kaitkan dengan acid base, hidroksida ni adalah bersifat alkali kan? Bersifat alkali. So kalau adanya ion hidroksida, dia akan menghasilkan warna merah jambu. Warna merah jambu. So dan kita dah belajar karat tadi, dalam karat tadi, kalau berlakunya karat mesti ada ion hidroksida sebab dia akan mengalami tindak balas penurunan. Dia adalah hasil kepada tindak balas penurunan oksigen dan juga air yang terima elektron kan, hasilkan ion hidroksida. So kalau awak nampak warna merah jambu berlaku, maksudnya berlakunya tindak balas redox. So ingat dua ni.
Okay, larutan kalium heksasenofluorat 3, tujuan dia untuk mengesan kehadiran ion ferum 2. Okay, kalau ada pemerhatian dia ada tumpuk biru, kita kata karat berlaku pada besi tersebut. Okay, manakala satu lagi, kalau penunjuk fenolftalin ni dia berubah menjadi warna merah jambu. Okay, kita kata ion hidroksida hadir. Ion hidroksida hadir di mana tindak balas redox berlaku semasa pengaratan besi tersebut. Okay, seterusnya kita tengok pula jadual pemerhatian. Okay, sebelum tu, okay, bila dah tuang semua, agak-agak ni dah jadi pepejal. Okay, kita tinggalkan dia selama beberapa hari ataupun 2 hari lah. Tinggalkan 2 hari. Selepas 2 hari kita tengok apa yang berlaku. Ada tak tumpuk biru ataupun warna merah jambu terhasil. Okay, seterusnya kita tengok pula jadual pemerhatian. Okay, yang pertama kita buat tabung uji. Okay, seterusnya pasangan logam. Tabung uji. Okay, pasangan logam. Okay, seterusnya pemerhatian. Dan akhir sekali adalah inference. Inference ni sebenarnya tak ada dalam jadual pemerhatian, tapi cikgu masukkan sekali lah. Senang cikgu nak terangkan sekali. Okay, yang pertama pemerhatian ni kita boleh bagi pada 3. Okay, bagi pada 3 pemerhatian. Yang pertama adalah pemerhatian keamatan warna biru. Okay, keamatan warna biru. Okay, ataupun keamatan tumpuk biru lah ke warna. Tumpuk biru sebab nanti dia masihkan kalau ada biru tu dia dalam bentuk tumpuk bukan warna. Okay, tumpuk biru. Okay, yang kedua, okay, keamatan warna merah jambu. Keamatan warna merah jambu. Okay, yang ketiga adalah gelembung-gelembung gas. Gelembung-gelembung gas. Okay. Okay, ini inference. Okay, contoh tabung uji A, kita buat tabung uji A, tabung uji B dan tabung uji C. Okay, tabung uji A tadi kita pasangkan paku besi dengan pita magnesium. So, cikgu tulis itu paku besi dengan pita magnesium. Okay, yang kedua tadi paku besi cikgu pasangkan atau cikgu lilit dengan jalur kuprum kan. Okay, jalur kuprum. Dan yang ketiga paku besi saja. Okay, paku besi saja. Okay, eksperimen ni insya-Allah nanti bila naik sekolah nanti kita akan buat eksperimen ni. Dia merupakan salah satu PKS lah cikgu nak buat nanti. Okay, tak apa, kita belajar teori dulu. Okay, sebelum kita naik sekolah nanti sebelum kita buat eksperimen, cikgu ajar teori dulu. Okay, selepas beberapa 2 hari, okay, awak tengok okay, paku besi dengan pita magnesium. Okay, paku besi dengan pita magnesium. Okay, kalau awak tengok siapa yang lebih elektropositif, magnesium ke ferum? Okay, ataupun siapa lebih tinggi dalam siri elektrokimia? Dah tentukan magnesium kan. So magnesium ni, okay, antara besi dengan magnesium ni, yang lebih elektropositif tu yang akan melepaskan elektron. Maksudnya dia yang terkakis dahulu. Yang kurang elektropositif dia akan kurang mengalami tindak balas pengoksidaan. Maksudnya magnesium akan lepaskan elektron. So bila magnesium ni lepaskan elektron, okay, agak-agak besi ni dia akan lepaskan elektron tak? Okay, besi ni dia tak akan lepaskan elektron sebab magnesium yang terpilih untuk melepaskan elektron. Jadi kita kata, okay, untuk tumpuk biru, cikgu kata kalau tumpuk biru ni hanya akan ada jika ion ferum 2 hadir. Tapi cikgu cakap tadi, magnesium yang terpilih, besi tak terpilih sebab dia kurang elektropositif. Magnesium ni lebih reaktif. Jadi kita kata tumpuk biru tiada. Ataupun ada tapi dia rendah lah tumpuk biru ni. Awak tengok dia sedikit saja. Sekejap. Okay, magnesium dengan besi. Oh, sorry. Bukan rendah. Okay, tak ada. Sebab apa? Sebab magnesium ni dia lebih tinggi. Jauh lebih tinggi daripada ferum. So kita kata tiada. Tiada. Maksudnya kita kata karat tidak berlaku. Sebab apa? Sebab magnesium ni akan terpilih berbanding besi untuk melepaskan elektron. So maksudnya kita kata besi ni dilindungi oleh magnesium. Okey, keamatan warna merah jambu, okey, tinggi.
Sebab magnesium ni merupakan logam yang reaktif kan, jadi dia akan tindak balas ni berlaku dengan cepat dan menghasilkan keamatan warna merah jambu yang tinggi. Maksudnya penghasil ion hidroksida tinggi. Gelembung-gelembung gas ni pun kita kata banyak yang terbentuk. Kenapa gelembung gas banyak? Dia menunjukkan bahawa tindak balas magnesium ni adalah sangat pantas sebab dia merupakan logam yang reaktif. Manakala paku besi dengan kuprum. Okey, cuba tengok. Besi dengan kuprum, ferrum dengan kuprum. Siapa yang lebih elektropositif? Siapa lebih tinggi dalam segi elektrokimia? Sudah semestinya besi kan, sebab kuprum terletak di bawah besi. So kuprum tak akan terpilih untuk melepaskan elektron. So besi ni akan lepaskan elektron, maka terhasillah ion ferrum 2. So ion ferrum 2 ni bila terhasilnya ion ferrum 2, ada tak tumpuk biru? Okey, ada. So kat mata tumpuk biru ni kita kata tinggi. Sebab apa? Sebab paku besi ni dia yang lepaskan elektron berbanding kuprum. So banyaklah terhasilnya ion ferrum 2, maka kat mata tumpuk biru dia tinggi. Keamatan warna merah jambu. Keamatan warna merah jambu ni kita kata dia rendah lah. Rendah. Sebab besi ni pun dia bukan logam yang sangat reaktif pun. Kuprum lagilah kurang reaktif kan. Jadi keamatan dia rendah. Maksudnya tindak balas dia adalah rendah. Gelembung gas yang terhasil pun sedikit. Sebab besi dengan kuprum ni dia bukan merupakan logam yang reaktif. Tapi disebabkan kuprum ni terletak jauh di bawah dia, maka banyaklah ion ferrum 2 yang terhasil. Cuma tindak balas dia kuranglah berbanding dengan magnesium tadi. Paku besi sahaja. Keamatan dia tak ada pasangan. Dia tak ada pasangan, jadi berlaku tak pengaratan? So semestinya ada kan. So kita kata keamatan tumpuk biru dia rendah. So kalau dia sendiri je tak ada pasangan, dia pengaratan berlaku tapi dalam kadar yang rendah. So keamatan tumpuk biru tu ada tapi rendah. Dia kalau kita pasangkan dengan logam yang kurang elektropositif, pada dia baru tinggi. Pengaratan berlaku dengan cepat. Sebab apa? Dia ada persaingan di sini. Di sini tak ada persaingan. Jadi dia berlaku dengan kadar yang perlahan. Keamatan warna merah jambu pun ada, cuma rendah lah sebab dia perlahan. Tindak balas dia perlahan. Gelembung gas pun sedikit. Sekarang kita tengok inference. Inference adalah untuk inference ni kita abaikan keamatan warna merah jambu dan gelembung gas. Untuk inference ni kita tengok keamatan tumpuk biru. Inference ni kita tengok pemerhatian bagi keamatan tumpuk biru. Ini yang ada kaitan dengan karat ataupun yang benda kita nampak lah karat. Inference. Untuk paku besi dengan pita magnesium tiada tumpuk biru. Jadi apa inference dia? Inference ni maksudnya besi berkarat, paku besi berkarat ke tidak? Tiada tumpuk biru kan? So kita kata besi tidak berkarat. Sebab apa? Sebab tiada tumpuk biru. Untuk yang kedua pula, inference dia, keamatan tumpuk biru tinggi. Ada karat berlaku tak? Berlaku kan? So dia kata besi berkarat dengan cepat. Besi berkarat dengan cepat. Yang ketiga, ada tak tumpuk biru dekat sini? Ada, cuma keamatan tumpuk biru dia rendah. Kita tulis itu inference dia adalah besi berkarat. Besi berkarat dengan perlahan. Besi berkarat dengan perlahan. Jadi itu adalah inference bagi pemerhatian bagi keamatan tumpuk biru yang ada kaitan, yang kita boleh kaitkan dengan dengan pengaratan besi. Sekarang ni penerangan dia pula. Penerangan ataupun bagi setiap tabung uji tadilah. Yang pertama cikgu ambil tabung uji A dulu. Tabung uji A. Tabung uji A iaitu paku besi dengan magnesium kan, dan pita magnesium. Macam mana kita nak terangkan dia? Terangkan dia. So yang pertama kita buat cikgu buat jadual bahan yang terlibat ataupun bahan. So bahan tadi adalah paku besi ataupun ferrum dan juga magnesium. Satu lagi adalah sudah semestinya oksigen dengan air. Oksigen dengan air. Bahan.
Okey, bahan yang terlibat. Okey, bahan terlibat dalam redox. Okey, antara ferrum dengan magnesium. Okey, siapa yang akan lepaskan elektron? Sebab kan terpilih magnesium kan, sebab dia lebih tinggi. So bahan terlibat dalam magnesium. Okey, yang ni memang tak ada pilihan lah, sebab dia saja yang ada oksigen dengan air. Okey, seterusnya. Okey, ingat lagi sekali kenapa magnesium yang akan lepaskan elektron, sebab dia lebih elektropositif daripada ferrum. So persamaan setengah macam biasa, persamaan setengah. Okey, magnesium lepaskan elektron, dia akan jadi Mg2+ dengan elektron. So ni kosong. Okay, macam mana nak jadi kosong? 2 positif tambah 2 negatif. Kerana yang ni pula tadi cikgu dah terangkan, oksigen dengan air terima elektron menghasilkan ion hidroksida. So 2 di sini, 4 di sini, 4 di sini. Okey, cikgu dah terangkan tadi. Nanti tengok balik. Okey, dah sudah persamaan setengah. Kita tengok, okey, tindak balas redox. So siapa mengalami peroksidan, mana siapa mengalami penurunan. Okey, magnesium kita kata dia mengalami pengoksidaan, manakala oksigen dan air mengalami penurunan. Okey, ejen magnesium kita kata dia adalah ejen penurunan, manakala oksigen dan juga air ini adalah ejen pengoksidaan. Okey, ejen pengoksidaan. Okey, pemerhatian. Okey, pemerhatian. Okey, di sini tiada tumpuk biru. Tiada tumpuk biru. Maka yang ni kita kata, okey, penunjuk phenolphthalein. Okey, penunjuk phenolphthalein menjadi merah jambu, menunjukkan ion hidroksida terhasil. Okey, pemerhatian dia. Okey, untuk ini ujian pengesahan tiada ujian pengesahan tiada, atau ini kita kata tiada tumpuk biru, ataupun satu lagi kita kata jalur magnesium menipis, ataupun pita magnesium, bukan jalur pita magnesium, kita selalu guna pita magnesium menipis. Okey, so ada 2 pemerhatian. Okey, seterusnya, okey, ujian pengesahan untuk ni tak ada ujian pengesahan. Kita ada ujian pengesahan. Okey, seterusnya kita tengok persamaan ion. Okey, persamaan ion. Okey, cikgu tulis balik 2 persamaan setengah tadi. Mg menghasilkan Mg2+ tambah 2 elektron. Satu ni lagi tadi, oksigen dengan 2 H2O tambah 4 elektron menghasilkan 4 OH minus. Okay, sekarang kita nak gabungkan. Ni 4 elektron, ini 2 elektron. So ini 2 kita darab dengan 2. So bila darab dengan 2 dia akan jadi 2 Mg menghasilkan 2 Mg2+ tambah 4 elektron. So dah boleh cancel. Cancel, gabungkan. So gabungkan dia akan jadi 2 Mg tambah O2 tambah 2 H2O. Okey, menghasilkan 2 Mg2+ tambah 4 OH minus. Okey, ini penerangan bagi tabung uji yang pertama. Okey. Tabung uji B dan tabung uji C ni cikgu nak awak terangkan dalam bentuk jadual. Buat dalam bentuk jadual. Okey, kalau nak tahu betul ke salah nanti macam biasa PM cikgu untuk tabung uji B dan tabung uji C. Buat jadual yang macam cikgu ajar ni. Senang cikgu benda bentuk jadual, senang untuk awak terangkan. Okey.